Assalamualaikum, saya Zulika binti Zahila, nombor matriks 266423, mewakili kumpulan kami dalam perbentangan mengenai tajuk analisis digital. Okey, saya akan memperkenalkan kumpulan kami iaitu pertama, Haliza Ramli, nombor matriks 265926. Yang kedua, Rozina Ismail, nombor matriks 266317. Yang ketiga, Suzaila Hani Zakaria, nombor matriks 266380. Yang ketiga, Rosmawati Aya, nombor matriks 266313. Yang keempat, iaitu saya, Zulika Zahila, nombor matriks 266423. Dan yang terakhir, Ayu Masika Rahmat, nombor matriks 265863. Syarikat Luno Malaysia Sdn Bhd merupakan anak syarikat Digital Currency Group yang dikendalikan secara bebas. Moto syarikat Luno ialah menaik taraf dunia kepada sistem kewangan yang lebih baik. Manakala misi syarikat tersebut pula ialah pada 2013 kami bermatlamat untuk memperkasakan berbilion individu di seluruh dunia dengan menaik taraf sistem kewangan kepada lebih terbuka, cekap dan inklusif. Untuk melakukannya, kami membina satu platform yang menjadikan mata wang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum mudah diakses oleh semua individu, sesiapa dan di mana-mana. Syarikat Luno merupakan firma yang berasal dari Afrika Selatan yang bermula pada tahun 2013, di mana syarikat Luno merupakan pelabur yang paling aktif dengan pelaburan lebih daripada 130 syarikat di 30 buah negara. Syarikat Luno juga merupakan peneraju pasaran CoinDesk, Genesis dan Foundry. Bukan dengan itu sahaja, syarikat Luno mempunyai lebih 10 juta pelanggan di dalam 40 buah pasaran. Dan akhir sekali, syarikat Luno merupakan syarikat yang dikawal selia oleh suruhan Jaya Security dan syarikat Luno juga mematuhi semua undang-undang tempatan. Sekian daripada saya dan saya menjemput Puan Suzaila Hani untuk meneruskan perbentangan seterusnya. Dipersilakan Puan. Terima kasih Puan Zulika atas perbentangan sebentar tadi. Assalamualaikum, saya Suzaila Hani binti Zakaria, nombor matriks 266380 akan meneruskan perbentangan iaitu kelebihan mata wang digital. Antara kelebihan mata wang digital ialah pertama, bentuk digital, di mana mata wang digital tidak mempunyai sifat fizikal dan hanya tersedia dalam bentuk digital sahaja. Kedua, transaksi fleksibel. Mata wang digital ini beroperasi 24 jam dengan menggunakan aplikasi mudah alih seperti komputer ataupun dompet elektronik. Ketiga, pengeluaran dan deposit pantas. Masa pemindahan dan transaksi yang cepat dapat dilakukan dalam transaksi mata wang digital ini tanpa menggunakan perantara serta ianya melibatkan urus niaga yang berkos rendah. Keempat, simpan dengan selamat. Mata wang digital ini merupakan transaksi keselamatan bertaraf industri yang dilindungi lapisan penyulitan terbanyak. Kelima, pelaksanaan dasar monetari dan fiskal, iaitu Bank Pusat Mata Wang Digital boleh membantu memintas mekanisme pengeluaran dan pengedaran wang fizikal kepada digital. Dan yang terakhir sekali ialah utility, iaitu beli dan jual barangan serta membayar perkhidmatan tanpa sempadan dan mencari penggunaan terhad di kalangan komuniti dalam talian. Sekian pembentangan dari saya dan pembentangan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Puan Rozina. Terima kasih. Terima kasih Puan Suzaila Hani. Nama saya Rozina binti Ismail, nombor matriks 266317. Saya akan membentangkan tajuk berkaitan garis masa sejarah mata wang digital. Mengikut sejarah pada tahun 1983, kertas penyelidikan yang bertajuk Blind Signatures for Untraceable Payments, David Chaum telah memperkenalkan idea tunai secara digital. Manakala pada tahun 1989 pula, beliau telah mengasaskan DigiCash, itu merupakan sebuah syarikat tunai elektronik yang terletak di Amsterdam, di mana tujuannya adalah untuk mengkomersialkan idea dalam penyelidikannya. Pada tahun 1998, David Chaum telah memfalkan kebankrapannya.
Menurut kajian pada tahun 2011 hingga tahun 2020, harga mata wang digital seperti Bitcoin merekodkan peningkatan yang pesat, di mana kadar pulangan pelaburan Bitcoin adalah yang tertinggi berbanding instrumen pelaburan yang lain seperti saham, kadar pertukaran dan emas. Pada separuh tahun pertama 2022, Bitcoin telah mengalami kejatuhan harganya, di mana harga mata wang digital jatuh secara mendadak. Sekian tangan dari saya, seterusnya saya serahkan kepada Puan Rosmawati. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Rozina Ismail atas perbentangan tadi. Saya Rosmawati binti Ayah, matrik nombor 266313 akan menyambung perbentangan tentang risiko dan pulangan. Mata wang digital ini adalah produk spekulatif berisiko tinggi dengan pertaruhan spread dan perdagangan CFD. Pelanggan hanya perlu mendeposit peratusan nilai perdagangan untuk membuka kedudukan. Jurang turun naik pasaran boleh menyebabkan harga bergerak dari satu tahap ke tahap yang lain tanpa benar-benar melepasi tahapnya. Jurang atau gelinciran biasanya berlaku semasa tempoh turun naik pasaran yang tinggi. Akibatnya, henti rugi pelanggan boleh dilaksanakan pada tahap yang lebih teruk daripada yang mereka minta. Ini boleh memburukkan lagi kerugian jika pasaran bergerak menentang mereka. Risiko untuk menanggung cas mungkin lebih besar daripada kelas aset lain kerana pelanggan harus menyimak semua kos yang terlibat sebelum mereka berdagang. Cas mungkin lebih tinggi apabila menyebarkan pertaruhan atau berdagang mata wang kripto CFD. Kemungkinan untuk membuat keuntungan berbanding kesan yuran ini harus dipertimbangkan. Seterusnya, risiko dari aspek variasi harga. Berbanding dengan mata wang fizikal, mungkin terdapat variasi ketara dalam penentuan harga mata wang kripto yang digunakan untuk menentukan nilai spread bet dan kedudukan CFD. Selain itu, pulangan yang sangat tinggi pada mata wang digital ini datang dengan pelaburan berisiko tinggi. Pelabur juga terpaksa berdepan dengan kenaikan kadar faedah yang telah memberi tekanan kepada aset berisiko termasuk saham dan kripto. Bagi pelabur yang sukakan risiko, maka pelaburan dalam mata wang digital boleh menjadi alternatif untuk pelaburan. Pelaburan pada mata wang digital menjanji pulangan yang lebih tinggi berbanding instrumen pelaburan yang lain. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada bentangan seterusnya kepada Puan Ayu Mastika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Rosmawati. Saya Ayu Mastika binti Rahmat, nombor matriks 265863. Untuk slide seterusnya saya akan membentangkan tajuk mata wang dari pandangan syariah. Dari ulama syariah, fuqaha dan pengamal pasaran mempunyai tafsiran dan pendapat yang berbeza tentang kebolehpercayaan mata wang digital dalam Islam. Tiada tafsiran khusus dalam Al-Quran atau hadis yang secara jelas melarang pengeluaran dan transaksi yang melibatkan mata wang digital ini. Walau bagaimanapun, sumber utama melarang amalan atau elemen tertentu dalam urus niaga komersial seperti riba, perjudian, ketidakpastian, penipuan dan amalan menipu yang lain, kecurian atau penyelewengan. Kedua, pandangan daripada Mufti Wilayah Persekutuan pada tahun 2018 mengenai Bitcoin dan mata wang kripto adalah tidak dibenarkan kerana ia tidak mematuhi kehendak syariah dan boleh mengundang pelbagai kemudaratan kepada sistem kewangan sesebuah negara. Ketiga, fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Perlis pada tahun 2019 pula menjelaskan bahawa penggunaan Bitcoin sebagai medium pertukaran adalah dibenarkan atas dasar Bitcoin mempunyai nilai yang diperoleh daripada fungsi dan faedah seperti boleh diakses daripada sistem di mana transaksi boleh dibuat dengan selamat dan tepat, boleh disimpan dan boleh dipindahkan kepada pihak lain dengan mudah serta-merta dan menjimatkan, boleh didagangkan dalam pasaran kripto, boleh diterima sebagai medium pertukaran, penggunaan teknologi blockchain adalah telus dan terjamin, dan terakhir menerusi mesyuarat oleh Majlis Penasihat Syariah
Security pada tahun 2020 melihat mata wang digital sebagai almal dari dua perspektif. Pertama, tidak tertakluk kepada prinsip pertukaran mata wang bal-arsaf. Kedua, dikategorikan sebagai bentuk harta ribawi, almal ribawiyah yang mematuhi syariah. Selain itu, token digital dianggap sebagai almal di bawah kategori urut iaitu barangan. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya, saya majukan kepada Puan Haliza Ramli. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih rakan-rakan atas pembentangan yang telah disampaikan sebentar tadi. Saya Haliza binti Ramli, nombor matriks 265926. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan sebagai penutup pembentangan daripada kumpulan kami. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa walaupun pada hakikatnya mata wang digital ini dikawal di bawah Undang-Undang Malaysia mengenai security, Undang-Undang Malaysia mengenai perbankan dan institusi keuangan pada masa ini tidak mengiktiraf mata wang digital dan token digital sebagai alat pembayaran yang sah atau pembayaran am di Malaysia. Pelaburan mata wang digital boleh menjadi pelaburan jangka panjang yang hebat, tetapi ia tidak sesuai untuk semua orang. Sama ada ia tergolong dalam portfolio pelabur bergantung pada keadaan keuangan seseorang dan toleransi terhadap risiko. Sebelum seseorang itu melabur, ia perlu menyemak semula sama ada keuangannya stabil dan ia harus mempunyai dana kecemasan yang sihat. Pada pandangan kami, Bitcoin merupakan mata wang digital terbesar mengikut had pasaran. Walaupun pelaburan ini berisiko dengan turun naik yang tinggi, namun ia adalah berbaloi. Para pelabur boleh mempertimbangkan untuk melabur dalam Bitcoin jika mereka mempunyai toleransi risiko yang tinggi, berada dalam kedudukan keuangan yang kukuh dan mampu kehilangan sebanyak wang yang dilaburkan di dalamnya. Dari sudut perundangan syariah, seperti yang dijelaskan, mata wang digital mesti memenuhi syarat bahawa pengeluaran dan transaksi yang melibatkan mata wang digital mesti dijalankan tanpa sebarang unsur terlarang seperti riba, perjudian, ketidakpastian, penipuan atau amalan menipu yang lain sebelum ia boleh dianggap dibenarkan. Dicadangkan agar individu atau pelabur Muslim haruslah menyemak setiap pembelian atau projek mata wang digital ini secara individu untuk memutuskan sama ada ianya halal ataupun haram. Mata wang digital seperti cryptocurrency tidak sesuai dengan prinsip Islam. Ia bukan tender yang sah dan tidak disokong oleh mana-mana kerajaan. Harganya sangat tidak menentu yang membuka pintu untuk spekulasi. Oleh itu umat Islam harus mengelak daripada melabur di dalamnya. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.